Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya punya sound ya? Okey. Kita tengah standby menunggu Tuan Nadir dan juga Kak Akmal kita untuk join live ni nanti, insyaAllah. Sound okey? Sebab sebentar boleh dengar, sound semua okey. Saya punya suara boleh dengar. Tolong bagi feedback eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita sedang menunggu daripada Tuan Nadir dan juga Ahmad, daripada Kak Akmal Abdullah, insyaAllah. Dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita sedang untuk bersama Mu Palestin. Kita akan tunggu dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Tuan Nadir daripada Gaza, dan dikabarkan baru saja saya dapat berita tadi, di Gaza sekarang ni bekalan elektrik telah terputus. So jadi kita doakan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan bersama dengan Tuan Nadir dan agar semuanya berjalan lancar lah, insya-Allah. Okey. Jadi sama-sama kita doakan selawat kata Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi segalanya kalau Allah izinkan hari ini, insya-Allah kita akan bersama dengan Tuan Nadir. Kita doakan walaupun bekalan terputus, bekalan elektrik terputus di Gaza sekarang ni, jadi insya-Allah kita doakan dipermudahkan kepada Tuan Nadir dan juga live kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, sambil-sambil itu saya ucapkan selamat datang dan terima kasih bersama dengan saya Dr. Syed Syafiq di dalam kami bersama Mu Palestin. Kita sedang menunggu sekarang ni dua tetamu kita, insya-Allah. Jadi boleh share, boleh tag kawan-kawan untuk sama-sama kita bersama dengan dua personality kita. Okey, Kak Akmal kita dah ada. Jadi kita menunggu daripada bahagian Tuan Nadir kita, insya-Allah. Jadi minta Kak Akmal untuk request live dan kita akan bersama dengan Kak Akmal sebentar saya lagi, dan sambil itu juga kita bersama dengan Tuan Nadir kita nanti sebentar lagi, insya-Allah. Moga dipermudahkan segalanya ya. Okey. Baik, kita sambil itu kita sambil menunggu Tuan Nadir kita, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Allahu Akbar. Sihat Alhamdulillah. Itulah sempat juga kata sampai ke rumah sebab tadi balik kerja hujan lebat, masya-Allah. Masya-Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dipermudahkan. InsyaAllah, moga dipermudahkan. Kita sedang tunggu berita daripada Tuan Nadir kita, insya-Allah. Moga dipermudahkan untuk kita live pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau aku kan sana 5 jam lewat dari kita kan? Lewat, betul. 5 jam lewat. So pagilah dekat sana. Sana pagi, itulah. Sebab sepatutnya kalau ikutkan jadual Tuan Nadir hari ni, dia pukul 12 tadi dia ada dengan Universiti Sarawak, tak silap saya. So dia dalam pukul 3 pula dia akan ada dengan UKM. So hari ni dia quite pack jugalah. So kita tengok, insyaAllah. Kalau kita ada rezeki, insyaAllah moga dipermudahkan hari inilah. Betul, jadi insyaAllah. Kepada semua yang baru saja join live ni, Syafiq ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita bersama dalam Catch Up with Dr. Syafiq. Dalam tajuk kita kali ni adalah kami bersama Mu Palestin, bersama dua panel kita, insya-Allah, iaitu kita dah ada Kak Akmal kita, Akmal Abdullah, dan juga kita sedang menunggu Tuan Nadir kita untuk bersama kita yang live secara langsung daripada Gaza sendiri. So kita nak tahu perkembangan sekarang, bagaimana perkembangan buat masa kini di sana, bagaimana keadaannya. Yang baru-baru ni kita dengar juga semalam baru Kak Akmal ada
tentera Israel baru saja bom itu stesen TV Al Jazeera kat sana Betul, betul. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya rasa So, Tuan Nadir dah masuk tadi live. dah masuk ya? Sebab saya tengok jap. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap kita jemput Okey. Sekejap kita tunggu Tuan Nadir untuk masuk. Alright. Sudah request. Okey, kita tunggu dia request. Alright. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Baik, sihat. Macam mana keadaan kat sana sekarang ni? Allahu Akbar. Dengar macam-macam berita, baru dapat berita kata kat sana terputus peralatan elektrik apa semua So macam mana boleh Tuan Nadir terangkan keadaan sekarang ni? Macam mana keadaan buat masa kini, buat saat ini? InsyaAllah. Kita mula terus boleh kita mulakan terus sekarang ni. Sebab risau. InsyaAllah. Okey, keadaan sebenarnya di Gaza ketika ini tidak berapa baik sebab Zionis Israel sedang meningkatkan serangan dan malangnya mereka sedang meningkatkan serangan ke atas kawasan-kawasan yang diduduki oleh penduduk. Dan ketika ini nampak mereka sedang naik gila dengan makna kata mereka tidak memberikan amaran sebelum mereka mengebom kawasan-kawasan perumahan penduduk ini. Jadinya kita mendoakan paling kurang tidak terjadi ataupun mereka ini tidak masuk melalui jalan darat. Sebab kalau mereka masuk melalui jalan darat maka akan menjadi pembunuhan besar-besaran yang jauh lebih teruk. Terpaksa berlaku terpaksa kita buka kem-kem pelarian sementara untuk penduduk yang lari meninggalkan rumah mereka dan sebagainya lah. Dan saya sebutkan tadi ataupun saya maklumkan tadi bahawa ada risiko elektrik boleh putus pada bila-bila masa sebabnya sepadan-sepadan ketika ini ditutup dan petrol tidak digunakan untuk masuk ke dalam Gaza untuk menghidupkan stesen jana kuasa yang ada. Dan telah beberapa hari elektrik mungkin datang 1 jam, 2 jam sahaja, tapi kami di pejabat ada solar panel. Tapi solar panel ni ialah dia mengecas bateri, tapi bateri ni dia akan habis. Jadi tadi pagi-pagi tadi ada satu live yang awal terputus di tengah-tengah. Dan sekarang ni alhamdulillah nampak macam okey je. Harapnya tak terputuslah di tengah-tengah ni insya-Allah. InsyaAllah. Moga Allah berkati kita punya perjuangan ni. Salah satu perjuangan jugalah untuk memberi kesedaran kepada semua dan bersama-sama dengan Tuan Nadir di sana. So Tuan Nadir tidak kesorangan, kami di Rakyat Malaysia juga bersama dengan Tuan Nadir juga insya-Allah. Baik, kepada Kak Akmal sebagai macam seorang influencer lah ataupun selebriti kan, bagaimana inisiatif daripada Kak Akmal sendiri untuk tentang kita nak bersama-sama nak mengajak semua orang dalam perjuangan di Palestin ni macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akmal rasa hari ini saya adalah antara insan yang paling bertuah kot sebab dapat bersama dengan Tuan Nadir. Selama hari ini saya hanya mengikuti perkembangan di Telegram, di Instagram. Saya rasa sangat bertuah sebab apa yang mereka, walaupun kita tak dapat rasa apa yang mereka rasa kat sana, tapi kita dapat melihat, kita dapat sama-sama merasai apa yang mereka rasa ketika ini. Dan follower saya tak adalah ramai mana sangat, tapi saya inisiatif saya adalah pada saya Akmal kita dah lama tidur. Selama hari ni kita tahu, kita dengar, tapi dengan teknologi yang ada pada ketika ini kita dapat lihat satu persatu apa yang mereka lakukan pada brothers and sisters kita dekat Palestin sana. Memang tak nafikanlah selama hari ni mungkin tahun-tahun sebelum ni kita ada menderma, kita ada berikan sumbangan dan sebagainya. Tapi setakat menyumbang, lepas tu kita buat tak tahu, macam kita tak ambil cakna maksudnya. Alhamdulillah tahun ni mungkin disebabkan kata dengan keadaan kita kat Malaysia ini PKP, jadi kita ada masa yang lebih untuk cakna tentang apa yang terjadi pada brothers and sisters kita dekat Palestin. And syukur Alhamdulillah saya rasa terpanggil sebab saya rasa saya takut. Bila saya dengarkan apa Ustazah Asma Harun kata, tak takut ke nanti bila di akhirat nanti ditanya oleh Allah, apa yang kita lakukan untuk mereka, brothers and sisters kita kat sana? Apa perjuangan kita untuk menegakkan Al-Aqsa? Jadi saya rasa macam saya terpanggil untuk kongsi apa yang saya mampu buat, semampu-mampunya kongsilah sebanyak mana yang saya boleh kongsi kisah mereka, apa yang terjadi sekarang ini supaya follower-follower saya nampak secara live, secara depan mata kita terjadi pada apa yang mereka dapat
orang kata rasakan sekarang lah. Kita bayangkan kita yang 2 hari sebelum raya, kalau tak salah saya Tuan Nadir 2 hari sebelum kita sambut Aidilfitri diserang, kita sedang orang kata seronok dengan anak-anak, buat preparation raya dan sebagainya. Tapi mereka di sana diserang. Jadi saya rasa macam Allahu Akbar, subhanallah. Apa kita ni sebagai orang kata satu agama Islam, apa yang kita boleh lakukan. Jadi doa tu satulah. Doa tu adalah senjata kita sebagai umat Islam. Dan antara lain kita kongsikan supaya ramai lagi yang tahu, ramai lagi yang cakna, ramai lagi yang berdoa. Mana tahu Allah makbulkan satu doa pun, Masya Allah, subhanallah. Itu dah orang kata syukur sangat-sangat. Kesian apa yang jadi kat diorang. Walaupun kita tak rasa tapi kita nampak tu. Allah Akbar, saya ada anak kecil. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Susah kita nak cakap dengan kata-kata. Orang kata itulah mata yang memandang tu lebih berat daripada bahu yang memikul. Bahu yang memikul tu kan. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, apa yang Akmal boleh kongsikan, apa yang Akmal boleh sharekan, saya share sebanyak-banyaknya. InsyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama semua. Baik, Tuan Nadir merupakan salah seorang macam CEO untuk Cinta Gaza Malaysia. Daripada situ rakyat Malaysia boleh menyumbang untuk membantu bersama-sama dalam perjuangan untuk Palestin ni. Jadi bagaimana Tuan Nadir boleh ceritakan dengan sumbangan-sumbangan itu macam mana di sana disalurkan dan apa yang sebenarnya diperlukan daripada kita sendiri, daripada rakyat Malaysia ni untuk membantu daripada segi perjuangan di sana juga. Untuk keperluan di bumi Gaza ketika ini, kita telah adakan mesyuarat dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat yang bertanggungjawab bersama-sama dengan 2 lagi kementerian, iaitu Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Perumahan untuk mengurus mangsa-mangsa peperangan ini. Dan di peringkat Kementerian Pembangunan Masyarakat, mereka maklumkan bahawa ketika ini ada sekitar 1,600 rumah yang telah musnah secara keseluruhan dan tidak boleh diduduki oleh penghuni-penghuninya. Jadi yang pertama sekali, mereka ini memerlukan bantuan untuk sewa rumah. Dan sewa rumah di Gaza ni tidak terlalu murah, sekitar $200 untuk 1 bulan. Jadi mereka ini perlukan bantuan sewa rumah untuk sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga 1 tahun. Pastikan mereka boleh stabil lah sebelum rumah mereka dibina semula. Itu pun kalau ada sumbangan daripada luar untuk dibina semula rumah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kelompok yang lain meninggalkan rumah mereka, tetapi rumah mereka okey, tapi mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan sebab serangan berlaku dekat dengan mereka. Jadi khususnya mereka yang berada di kawasan-kawasan sempadan. Jadi mereka ini terpaksa meninggalkan rumah mereka dan bertumpang, berteduh di rumah kawan-kawan, di rumah jiran tetangga, di rumah mertua dan sebagainya, di kawasan yang lebih selamat daripada kawasan asal mereka. Jadi jumlah mereka sekitar 2 hari lepas dimaklumkan ada 20,000 orang. Kalau sekarang ni saya yakin dah sampai mungkin 30,000 orang. Dan mereka ini perlukan bantuan beberapa benda. Yang pertama sekali mereka perlukan bantuan pack makanan, food packs, makanan kering. Yang kedua mereka perlukan makanan siap masak, makanan panas. Yang ketiga mereka perlukan tilam untuk mereka tidur, dan yang keempat mereka perlukan sebahagian daripada mereka perlukan susu dan juga pampers untuk anak-anak. Jadi ini beberapa keperluan yang asas yang kita cuba untuk bantu sehingga kinilah. Dan kita letakkan sasaran kira-kiranya satu keluarga ni daripada 20,000 ni mereka perlukan sekitar $100 seorang. Jadi untuk peringkat awal ni insya-Allah kita di Cinta Gaza Malaysia bersama-sama dengan rakan-rakan dalam gabungan awal ni untuk My Aqsa Defenders lah, kita akan hantarkan sumbangan awal insya-Allah dengan nilai sekitar RM2 juta untuk permulaan ni insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kat sini Syafiq menyeru kepada semua yang penonton-penonton di sini ada dalam 1,600 ni, minta kita boleh menyumbang di pergi ke Facebook ataupun Instagram Cinta Gaza Malaysia, sama-sama ada nombor akaun di situ, boleh menyumbang dan siapa boleh share link juga. Siapa yang tak tahu boleh kalau di IG ni nampak ada 3 titik di bawah tu, boleh tekan situ, boleh ada copy link dan share kepada semua orang untuk kita sama-sama bantu untuk sumbangan kepada Cinta Gaza Malaysia dan untuk rakyat Palestin di sana. Jadi yang seterusnya kepada Puan Akmal, sekarang ni rakyat Malaysia banyak dah start macam boycott balik all the barang-barang Yahudi ke apa semua tu. Rasanya adakah benda tu memberi impact kepada untuk kita perjuangan kita di sana ni? Adakah benda tu berbaloi ke macam mana? Kalau tanya Akmal personally, I would say yes.
Sebab benda ni pun macam cakap tadi lah, dah lama dah memboikot. Cuma ni saya sangat harapkan bukan hanya mereka tapi diri saya sendiri bukan bermusim. Kalau boikot dia selama-lamanya. Maksudnya kita memang teguh, kita istiqamah dengan apa yang kita buat. Kalau betul kita boikot habis-habisan. Itu adalah antara salah satu usaha kita untuk selamatkan brothers and sisters in Palestine. So itu ada satu cara yang antara lain lah, selain daripada kita berdoa, selain daripada kita menderma, macam tadi Tuan Adi ceritakan, bukan sedikit kos yang perlukan, banyak. Macam kita tahu mereka tak boleh bekerja kerana mereka harus menjaga tanah air tercinta. Dan kita sebagai adik-beradik yang jauh daripada tanah tersebut, kita bantu apa yang kita boleh buat. Jadi itu boikot tu adalah salah satu cara yang terbaik yang kita boleh lakukan supaya kita tidak menyumbang lebih banyak kepada mereka untuk memusnahkan saudara-saudara kita dekat Palestin sana, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Doktor, sorry, saya nak tanya satu soalan dekat Tuan Nadir, boleh tak? Boleh. Silakan. Sebab saya terbaca ada satu ni, Tuan Nadir kongsikan di Telegram. Adakah mereka ni memang suka serang pada waktu malam ketika nak tidur ni, Tuan Nadir? Tak, sebenarnya mereka akan menyerang pada bila-bila masa. Cumanya sebab malam ni dia tenang kan, dia tak ada orang bergerak apa semua, tak ada bunyi-bunyi lain. Jadi kita akan rasalah kewujudan dan kehadiran mereka ini pada waktu malam. Jadi waktu siang ni kadang-kadang ada bunyi kereta, ada bunyi orang lalu lalang. Kita dengar sangat bunyi letupan tu. Jadi kita tengah malam ni bila nak tidur, kita akan terkejut dengan bunyi serangan itu. Jadi serangan dia tak ada masa sebenarnya. Bila-bila masa mereka boleh menyerang. Okey. Jadi sekarang ni macam saya tengok macam Tuan Nadir upload pada waktu malam, lepas tu dengan perjuangan ada kanak-kanak, macam mana dari segi macam semangat diorang tu kan, masa nak melawan balik tu macam mana tu? Adakah macam kanak-kanak sendiri ada yang sampai nak bawa senjata sendiri ke, ada ke macam mana? Dia kanak-kanak bawa senjata tu taklah, tapi permainan utama budak-budak di Palestin ini, dia main perang-perang lah. Dia bawa kayu dan dia buat macam dia sedang menembak musuh yang berada di depan. Dan itu bukan semata-mata permainan mereka, tapi itu adalah bentuk tarbiyah yang diajarkan kepada mereka bahawa mereka perlu untuk mempertahankan negara ini. Dan mereka tahu bahawa negara ini adalah negara milik mereka. Jadi itu satu kekuatan yang ada pada mereka. Dan sebenarnya kekuatan itu sangat-sangat jelas kelihatan pada anak-anak di Palestin ini. Dan mungkin saya ceritakan pengalaman saya berjumpa dengan seorang budak. Saya rasa kalian semua pernah tengok awal-awal daripada perang ini, video seorang budak yang pakai baju warna biru tu, dia lari di belakang jenazah ayahnya yang sedang dibawa oleh para pemuda yang lain. Disebutkan kepada ayahnya, dia kata, Ya ba, Allah yusahil alaik ya ba. Dia kata, ayah, semoga Allah memudahkan urusanmu, wahai ayah, dia kata. Dan video tu cukup menyayat hati. Dan saya antara orang yang terkesan bila mana tengok video itu. Saya tengok budak ni, saya rasa, wah kesiannya budak ni. Apa perasaan dia ketika itu kehilangan seorang ayah. Dan Alhamdulillah, sebab kita berada di lapangan, kita berada di bumi Gaza, saya ambil inisiatif untuk berjumpa dengan budak ini. Saya hubungi Jabatan Pembangunan Masyarakat dan saya tanya budak ini ada di mana. Didapati ada di sebelah utara Gaza. Jadi saya pun ke sana bersama-sama dengan beberapa orang rakan yang lain. Kita berjumpa dengan budak ini dan dalam perjalanan tu saya duk fikir macam manalah saya nak pujuk budak ni. Macam manalah saya nak sebut kepada dia, jangan bimbang. Ni ayah kamu ni, ada lagi satu ayah dekat Malaysia. Ada ramai ayah kamu dekat Malaysia ni yang akan membantu kamu. Kalau kamu perlukan apa-apa, bagi tahu je kepada kami. Dan saya pergi tu dengan tanggapan bahawa saya akan tengok budak tu tengah kemurungan, tengah duduk, tengah sedih seorang diri. Tapi bila kita sampai, Alhamdulillah, kita dapati budak itu dalam keadaan tersenyum dan sedang duduk bersama-sama dengan kawan-kawan dia, duduk bersama-sama dengan adik dia. Dan bila kita tanya balik kepada dia apa yang berlaku, semua dia ceritakan dengan baik. Dan dia pun tahu dia dah viral. Dia tengok, oh ni semua orang datang untuk jumpa dengan aku dah famous ni kan. Dan dia masih lagi sebenarnya pakai baju warna biru yang sama yang dia lari untuk jumpa dengan ayah dia. Dia ceritakan kepada kita, dia kata hari ni aku pun tengok puasa 1 hari lah. Lepas tu dia kata dia nak kembali ke sekolah balik. Tapi masalahnya sekarang ada COVID-19. Tu adik dia pun berborak bersama-sama dengan kita. Adik dia pun tengok puasa 4 hari. Jadi kita bercerita dengan dia tu dan kita nampak ketenangan yang ada pada dia. Jadi kita pun terkejut. Aku ni datang nak pujuk dia, nak bagi dia semangat balik. Aku duk fikir akan tengok dia menangis ke apa. Tapi rupanya dia sudah tersedar daripada trauma dia, daripada kesakitan dia. Walaupun kesakitan itu kita yakin akan pastinya berbekas dalam hati dia. Tapi
kita nampak semangat yang ada pada dia. Dan bila kita tanya rakan-rakan yang berada di sekeliling, dia redha. Bila kita tanya kawan-kawan yang ada di sekeliling, mereka sebutkan bahawa ayah kepada budak ni sebenarnya adalah seorang komander besar dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam, seorang yang sangat disayangi oleh penduduk-penduduk tempatan, sentiasa membantu jiran tetangga, sentiasa mendidik anak-anak dia dengan Al-Quran untuk dekat dengan masjid dan sebagainya. Maka itu sumber kekuatan mereka. Dan yang mungkin menyedihkan kita sikit, mereka maklumkan ni bahawa semalam ayah kepada budak ni baru sahaja bersiap untuk mengumpulkan bantuan diberikan kepada anak-anak yatim. Rupanya dia tak sempat lagi sampaikan bantuan kepada anak yatim. Esoknya dia telah syahid bersama-sama dengan anak sulung dia dan anak-anak dia pula yang bergelar anak-anak yatim. Anak yatim. Allah Akbar, Allah Akbar. Semangat diorang tu tak dapat digambarkan sebab yelah semua sebenarnya diorang suka sebab syahid kan, syahid di sana. Lagi satu Tuan Nadir, macam ada yang terbaru ni kes yang semalam tak silap saya, yang ada kisah sepatutnya dia akan melangsungkan pertunangan pada minggu depan and then dia nampak tunang dia kan. Itu pun salah satu yang, adakah Tuan Nadir berjumpa dengan keluarga tu juga ke macam mana? Yang tu saya tak jumpa, tapi yang saya dengar yang kisah yang lebih kurang sama ialah kisah pemuda yang dibunuh dalam serangan pertama oleh Zionis. Kalau kita baca berita, ada serangan pertama yang berlaku di bumi Gaza ini, yang berlaku di sebelah utara Gaza juga, yang mana mereka mengebom sebuah kawasan rumah yang ada di hadapannya budak-budak sedang bermain. Jadi budak-budak ni sedang bermain, sedang menunggu untuk berbuka puasa, dan bersama-sama dia dengan mereka ni adalah beberapa orang dewasa. Jadi dibom kawasan rumah tersebut. Antara yang syahid ialah dua orang kanak-kanak. Salah seorang mereka berumur 2 tahun, budak nama Yazan. Dan seorang lagi yang tua ni ialah seorang pemuda yang berusia sekitar 21 tahun. Dan dia ini telah merancang untuk berkahwin beberapa hari selepasnya, pada hari raya kedua. Dia telah beli baju siap-siap, telah siapkan semua kelengkapan yang dia nak dan perlukan untuk berkahwin. Tetapi duka citanya sebagaimana yang kita lihat, dia telah dibom dan Allah takdirkan dia tak berkahwin di dunia, dia berkahwin di akhirat nanti insya-Allah dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Allah, sebab dah tak, saya pun tak tahu ni. Jadi okey, kepada Kak Akmal, baru ni kita ada live bersama dengan selebriti-selebriti yang lain Kak Akmal kan. Salah seorang daripada dia adalah Caprice, mengatakan stop talking, we need an action, kan, daripada all the Muslims leaders apa semua. Bagaimana Kak Akmal boleh komen daripada segi macam tu? Adakah apa dia pandangan daripada Kak Akmal sendiri? Personally, betul lah, apa-apa sahaja pun kalau kita lakukan, action tu lebih penting. Kalau kita setakat bercakap-cakap, semua orang pun boleh lakukan. Tapi ialah siapalah saya, siapalah kita, orang kata kita hanya boleh bersuara. Jadi apa yang aku harapkan, insya-Allah akan ada sinarnya satu hari nanti untuk brothers and sisters kita di Palestin. Akan ada sesuatu yang kata pemimpin-pemimpin Islam, negara-negara Islam lakukan untuk kita sama-sama memperjuangkan hak kita, tanah kita Al-Aqsa tu satu hari nanti insya-Allah. Sekarang ini apa yang kita boleh lakukan, paling tidak pun doa. Doa tu yang paling penting. Dan istiqamah. Jangan hari ini kita doa dan esok kita lupa sekejap. Bukan kata kita tak boleh bergembira, tapi dalam masa yang sama kita kena, orang kata, sentiasa cakna, sentiasa fikir apa lagi yang berlaku, apa lagi yang kita kena ambil tahu dan sebagainya. Jadi itu yang kita perlu lakukan dan kita tahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah sebaik-baik pelindung kita. InsyaAllah pada Allah lah kita berserah. Doalah sebanyak mana doa pun, insyaAllah Allah tu maha mendengar. Allah uji. Mungkin ujian yang kita terima sekarang ni, Allah bagi ujian tu hanya pada hati, rasa hati. Contoh macam kita tak boleh nak balik kampung, beraya melintas negeri dan sebagainya. Tapi ujian yang Allah bagi pada rakyat Palestin kat sana, diorang sangat berat ujian untuk diorang. Ujian darah. Ibu mati, bapa mati. It's something yang kita tak pernah terfikir pun. Kalau kata benda tu jadi dekat kita, depan mata kita, anak-anak kita, mesti kita akan rasa apa yang aku boleh buat? Apa lagi aku boleh bantu? Jadi, kalau kita, macam saya sendiri dekat apa yang aku boleh kongsikan, aku tak cakap kena bagi duit, tidak. Kalau mampu, yes, why not? RM1, RM2, barang, anything. Saya tak cakap RM50, kita tak kisah. Berapa sahaja kita mampu
paling tidak kita berdoa dan kita istiqamah untuk mereka insya-Allah. InsyaAllah kita sama-sama. Sekali lagi Syafiq menjemput semua sahabat-sahabat atau penonton pada hari ini. Kita boleh follow Tuan Nadir punya Instagram ataupun Cinta Gaza Malaysia untuk memberi sumbangan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, insya-Allah. Baik Tuan Nadir, nak kembali nak tanya. Ada sebelum ni yang live Tuan Nadir yang saya dengar. Tuan Nadir kata tentera Israel ni dia more kepada dia macam ada dia serangan dia pun ada sistematik, dia ada orang yang dia dituju, ada dia bukan main tembak macam tu je. Boleh ceritakan kat situ macam mana yang apa yang dimaksudkan dengan macam dia ada dia punya cara serangan dia tu macam mana? Okey, sebagaimana saya selalu sebutkan bila mana kita bercerita tentang Israel ini ialah Israel ini mereka berperang dengan cara-cara yang sangat sistematik. Maksudnya mereka buat semua benda, bukan saja berperang lah, mereka mengurus negara dengan sistematik, mereka menyebarkan propaganda mereka dengan sistematik. Semua benda yang mereka buat ini, mereka buat dengan begitu tersusun dan kemas. Sebab itulah mereka boleh bangkit dengan begitu cepat dan sebab itu juga mereka begitu susah untuk ditumbangkan ketika ini. Maka termasuklah dalam suasana peperangan, apa yang mereka lakukan ialah mereka mampu ataupun mereka mempunyai perancangan apa yang mereka perlu lakukan dalam senario contohnya ada serangan masuk daripada Brigade Izzuddin Al-Qassam contohnya masuk ke dalam kawasan Zionis Israel. Dalam senario ini apa yang mereka perlu lakukan? Bila mana ada roket yang sampai ke Tel Aviv, dalam senario ini apa yang mereka perlu lakukan? Jadi semua benda sudah dirancang di peringkat mereka. Mereka bukannya responsif. Duka citanya kita orang Islam ni responsif. Bila mana ada isu baru kita sibuk nak ambil tahu tentang isu, bila kita nak sumbang, nak boykot dan sebagainya. Kita responsif. Tapi mereka ini merancang sejak daripada awal. Dan antara perancangan mereka yang ada di tangan mereka ialah apa yang mereka sebut sebagai bank al-ahdaf. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya disebut lebih kurang macam bank sasaran mereka lah ataupun list target yang mereka akan sasarkan bila mana berlaku peperangan. Jadi dalam bank sasaran mereka ini adalah pimpinan-pimpinan Hamas yang perlu dibunuh, pusat-pusat kerajaan yang perlu diletupkan, pusat-pusat media yang perlu diletupkan untuk menghentikan berita daripada sampai keluar dan sebagainya. Jadi mereka melaksanakan ini dengan cukup terancang. Contohnya kita tengok stesen TV channel Al-Aqsa yang paling utama di bumi Gaza ini, di bumi Palestin secara keseluruhan dan memberikan berita kepada seluruh dunia Arab sebenarnya. Jadi itu adalah antara yang berada dalam list mereka, itu antara yang terawal perlu diletupkan. Sebab itu kita tengok dalam hari-hari pertama serangan, kawasan itu yang diletupkan pertama sekali, bangunan yang menempatkan TV channel Al-Aqsa. Yang kemudiannya barulah datang giliran benda-benda yang lain ataupun kawasan-kawasan yang lain. Dan biasanya mereka ini target kawasan yang mereka jangkakan ada pemimpin Hamas utama ataupun pemimpin Brigade Izzuddin Al-Qassam utama, kawasan-kawasan yang mereka jangkakan tempat surveillance Brigade Izzuddin Al-Qassam dan sebagainya. Jadi ini sasaran-sasaran yang ada dalam list bank ahdaf mereka yang utamalah. Okey. Alhamdulillah. So jadi semalam pula ada orang ada serang yang bahagian Al Jazeera kat situ bangunan tersebut. Is it memberi maknanya pattern orang attack semuanya yang macam sistem production ataupun satellite untuk komunikasi, dan sekarang ni diorang guna cyber troopers untuk attack kita punya all the Facebook, Instagram, IG. Macam mana dekat dengan Tuan Nadir ada mengetengahkan dengan Israel Koyak tu kan, so macam mana dengan hashtag tu pula? Pertama sekali apa yang dibuat oleh Israel ini sebelum ini mereka cuba untuk memusnahkan ataupun menghentikan daripada berita sampai keluar dengan mengebom kawasan-kawasan media ini, pembangunan-bangunan media ini. Tetapi tim-tim media ini sebenarnya mereka sudah tahu bahawa itu akan berlaku. Jadi sejak daripada hari pertama serangan, hari kedua serangan meletupkan Al-Aqsa, tapi Al-Aqsa masih lagi berterusan bersiaran sehingga ke hari ini. Begitu juga Al Jazeera live daripada dalam Gaza masih lagi berterusan. Maka mereka ada plan alternatif sebenarnya. Dan pastinya pada masa yang sama kita ada Facebook, kita ada Twitter dan sebagainya, medium-medium yang mereka tak boleh nak kontrol dan halang 100%. Dan dengan sebab itu juga kita menggunakan ataupun
mengambil peluang untuk memenuhkan laman Facebook, media sosial ini dengan Twitter yang dengan hashtag yang kita war-warkan melalui gabungan My Aqsa Defenders kita, iaitu hashtag Israel Koyak. Dan Israel Koyak ini alhamdulillah sampai kepada pengetahuan Israel dengan pantauan cyber security mereka yang sangat tinggi. Mereka tahu tentang benda itu, dan mereka nampak bagaimana rakyat Malaysia ini sampai ke satu tahap netizen dia boleh menjejaskan ataupun memberi kesan buruk secara psikologi kepada mereka. Tapi kita lihat sebenarnya beberapa panduan ataupun artikel yang kita baca disebutkan kalau dalam situasi sekarang ini, bila mana mereka tahu orang Malaysia ni yang banyak hantam mereka di media sosial dan sebagainya, mereka telah mula untuk menapis komen-komen yang datang daripada Malaysia contohnya. Jadi kita dok sebut mesej Israel Koyak dan sebagainya dekat laman-laman mereka, orang tak nampak pun rupanya di sebelah Israel. Dan itu adalah satu kebiasaan di peringkat Israel, filter mereka kepada sumber-sumber berita ini sangat-sangat kemaslah. Contohnya kalau kami di Gaza ini, kalau kami nak masuk ke dalam laman web, contohnya Kementerian Pertahanan Israel, IDF, tak boleh nak masuk ataupun ada maklumat yang tidak boleh dibaca. Jadi kita punya netizen ini perlu lebih bijak. Kita perlu tahu bagaimana nak mengatasi sekatan-sekatan ini. Kita nak pakai VPN ke, ataupun kita nak pakai tengoklah macam mana nama samaran ke apa ke. Kalau kita punya Facebook dah disekat tu, buatlah akaun dengan nama lain ke. Lebih berhati-hati bila kita tulis Gaza, kita tulis Israel dan sebagainya, supaya kita tidak dapat disekat. Tapi gelombang itu secara umumnya adalah gelombang yang cukup membanggakan. Saya akhir-akhir ini, Masya Allah, setiap hari 4-5 live kita terpaksa berikan dengan sebab sambutan yang begitu ramai. Dan yang datang ni daripada orang yang sebelum ini tidak pernah kita dengar dikaitkan dengan isu Palestin. Kita dapat jemputan contohnya daripada kumpulan ataupun e-sport, kita dapat kumpulan jemputan daripada kumpulan berbasikal lah, kumpulan berlari lah. Jadi mereka ini sebelum ni tak pernah dengar pun tentang Palestin. Tapi bila isu itu timbul, alhamdulillah dengan momentum daripada media sosial orang muda ini, maka isu itu semakin lama semakin diketahui oleh orang awam. Okey. Hebat dong macam perancangan dia orang dengan Tuan Nadir kan, Dr. Raz, sebab alhamdulillah saya sangat berbangga juga sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita boleh cakap bersatu, maksudnya bersatu padu. Kita boleh selaras dengan apa yang kita inginkan, dan akhirnya macam Tuan Nadir katalah, sampai mesej tu pada mereka, dan mereka mungkin goyah tak goyah itu, tapi yang penting sampai pada mereka. Terima kasih rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Netizen dulu kita marahkan netizen, sekarang ni netizen buat kerja dia orang. Masya-Allah. Baik, Tuan Nadir, sekarang ni kan, okey. Selain daripada itu juga Tuan Nadir sendiri di sana, I mean keluarga Tuan Nadir atau rumah sendiri tu, I mean macam mana? Okey, kalau kita lah, saya sendiri jujur saya kata, kalau saya sendiri pun dengar dentuman tu pun kita rasa Allahu Akbar, nak tidur pun tak boleh. Keadaan Tuan Nadir sendiri di sana, bagaimana keadaan di sana dengan, adakah macam okey, tahu je dengar dentuman pun macam dah tak ada rasa apa-apa kan? Tuan Nadir pun dah 9 tahun dekat sana, betul? 9 tahun dekat sana. Jadi macam mana keadaan Tuan Nadir sendiri dan keluarga di sana? Okey, kita di kawasan yang saya duduki ketika ini, kita ada ancaman yang paling besar adalah daripada serangan udara dan juga daripada serangan kapal laut. Sebab kapal laut juga digunakan untuk membedil kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pantai Gaza. Kita jauh daripada sempadan, dan sempadan ni bahayanya bila mana tentera masuk lah. Kalau tak masuk tu, dia juga berdepan dengan ancaman daripada mortar contohnya. Tapi sekarang ni nampak semakin kurang sikit serangan di sempadan. Tapi di peringkat kita ini, serangan sebenarnya sedang beralih kepada kawasan bandar Gaza, tempat yang kami duduk ini. Dan kita lihat serangan itu sebenarnya berlaku di sekeliling kita. Di rumah dekat-dekat dengan kita berlaku serangan, di sebuah roundabout yang dekat dengan rumah juga berlaku serangan ke atas sebuah kereta yang menyebabkan 3 orang syahid, 2 orang cedera. Jadi bunyi dentuman itu benda yang kita dengar setiap seketika. Kita akan dengar bunyi roket yang dilepaskan daripada Gaza pun kadang-kadang kita dengar. Bunyi mortar
ataupun serangan yang datang daripada tentera laut mereka pun kita dengar. Secara amnya, kalau saya secara peribadi macam doktor sebut tu dah biasa dah dengan bunyi-bunyi tersebut. Dan orang kata pun sebenarnya di bumi Gaza ni kalau kita dengar bunyi dentuman itu maksudnya bukan untuk kita. Kalau dah untuk kita tu kita terus innalillah sajalah, dah tak dengar dah bunyi dentuman ke apa kan. Jadi yang kita bimbangkan, yang kita takutkan ni ialah untuk anak-anak kita lah. Anak-anak kita ni kita latih macam mana pun, kita sebut macam mana pun, kalau dah berlaku letupan tu dia terkejut juga, dia menangis juga, dia takut juga. Dan di peringkat kami, dan saya rasa keluarga-keluarga Palestin yang lain pun telah melakukan persediaan yang sama. Dokumen-dokumen penting kita letakkan dalam beg siap-siap, pakaian siap-siap kita dah letakkan dalam beg. Kita buat plan kecemasan. Kalau kami ni ada tujuh orang beranak, masing-masing ada tugas masing-masing yang perlu dilakukan. Macam anak sulung dia kena selamatkan adik yang bongsu contohnya, anak yang kedua dia kena selamatkan adik yang lain. Jadi begitulah, kita dah siap semua perancangan. Selepas tu tidak ada yang berbaki, hanya kita boleh tawakal kepada Allah lah supaya tidak berlaku apa-apa, insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dapat digambarkan sampai tahap macam tu kita perancangan Tak terfikir, siapa tak terfikir. Kita dekat sini sibuk dengan tak boleh keluar, tak boleh pergi mall, tak boleh apa semua, tak boleh dine in, itu yang kita busykan. Tapi Tuan Nadir sini dengan perancangan anak sulung macam mana nak sini macam ni, subhanallah, tak boleh digambarkan. Okey, selain daripada tu Tuan Nadir, sekarang ni dengan bekalan, dah berapa hari bekalan elektrik terputus setakat ni? Setakat ni saya rasa dalam 3-4 hari ni kot. Dia datang sekejap je, dalam masa 1 jam, 2 jam, so dia akan putus semula. Oh, dekat bahagian the whole Gaza tu macam mana? Dia dalam keadaan biasa sebenarnya di bumi Gaza ni, elektrik dia hanya ada 8 jam sehari saja. 8 jam sehari, kemudian dia putus 16 jam. Jadi ni dalam keadaan perang, dengan tidak ada petrol yang digunakan masuk, dengan sekatan ataupun dengan infrastruktur yang sebahagiannya telah pun dibom, maka dia jadi lebih kurang macam itulah, lebih kurang daripada yang asal 8 jam tu. Kadang-kadang datang 2 jam, 3 jam, bergantung pada nasib lah. I see. Alright. Baik, sambil-sambil tu saya nak tengok juga ada soalan kita yang dikeutarakan. Sekejap saya tengok kat sini yang mana boleh ada yang bertanya kat sini pula. Soalan dia kat sini, is it possible for Malaysia to send troops to help our brothers and sisters there? Macam mana Tuan Nadir cakap? Itu kena tanya dengan Menteri Pertahanan. Saya bukan Menteri Pertahanan. Ya, betul. Yang Menteri Pertahanan dia sebut kalau tentera pengaman lah. Tapi untuk hantar troops berlawan dengan Israel tu, benda yang besar, perlu besar. Koalisi, perlu perancangannya, bukan semudah itulah. Betul. Ni daripada ada soalan daripada ibu saya sendiri. Dia kata kenderaan dengan fasiliti kesihatan masih beroperasi ke? Dia kata. Okey. Setakat ini fasiliti perubatan dan sebagainya masih lagi beroperasi dan kita rasa berada di tahap kuning lah, tak sampai ke tahap merah lagi. Ada sebab kecederaan tak terlalu banyak dan syuhada pun tak terlalu ramai. Dan insya-Allah setakat ini mereka masih lagi boleh menampung, tetapi mereka perlukan juga beberapa keperluan emergency, seperti mereka perlukan minyak solar, petroleum untuk menggerakkan dan menghidupkan stesen-stesen jana kuasa yang khas untuk inilah generator yang diletakkan di hospital-hospital supaya tidak terputus elektrik dan sebagainya. Jadi mereka ada keperluan, tetapi ketika ini kita masih lagi sebut boleh ataupun berada dalam keadaan terkawal lah. Tak terjadi lagi macam tahun 2014 bila mana anak-anak syuhada terlalu ramai sampaikan anak-anak ini terpaksa diletakkan di dalam peti-peti aiskrim dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ni tak sampai lagi tahap itu. I see. Setakat ni macam ada tak negara-negara yang dah hantar tentera untuk membantu di sana? Tak ada. Turki tak ada, Pakistan tak ada, Indonesia tak ada. Semua fake news. Semua fake news ya. Ini daripada Tuan Nadir sendiri. Daripada Kak Akmal ada nak tanya apa-apa kepada Tuan Nadir lagi?
Cumanya bila saya tengok Tuan Nadir tu saya nampak tenang sahaja. Saya tak tahu kalau saya berada dalam muka saya dah macam mana. Masya Allah. Saya cuma boleh mendoakan kami dekat sini sentiasa bersama dengan Tuan Nadir, sentiasa bersama dengan brothers and sister kita dekat sana. InsyaAllah kami akan terus berdoa. Terima kasih banyak kepada Tuan Nadir kerana menjadi wakil rakyat Malaysia untuk berada di sana 9 tahun. Bukan satu jangka masa yang singkat, lama. Memberi sumbangan. Dan hari ini saya juga nak berterima kasih kepada doktor kerana dengan live hari ini sekurang-kurangnya ramai lagi yang cakna, ramai lagi yang boleh membantu, ramai lagi yang boleh menyumbang. Dan macam kita dah bagi tahu daripada awal tadi, cara nak menyumbang sangat mudah. Boleh follow doktor, boleh follow Tuan Nadir sendiri. Ada dekat situ cara-cara bagaimana kita nak menderma ataupun nak salurkan bantuan anda. Dan sebenarnya ramai juga influencer, selebriti-selebriti kat luar sana yang dapat kumpul dana. Masya Allah, subhanallah. Saya rasa itu adalah satu inisiatif yang sangat luar biasa untuk kita salurkan kepada mereka di Palestin, insyaAllah. Ya, betul-betul. Saya ada dekat Facebook, saya nampak ada salah satu kita punya selebriti siap nak jual kereta apa semua untuk bagi dana 100% kepada penduduk Palestin. Subhanallah, semangat tu. Jadi Syafiq di sini sekali lagi menyeru kepada semua boleh follow Tuan Nadir dan juga IG Cinta Gaza Malaysia untuk dapatkan nombor akaun dan boleh sumbang di situ, membuat sumbangan. Dan juga selain daripada itu, doa kalian semua amat diperlukan, insya-Allah. Apabila kita mendoakan orang lain, insya-Allah Allah kerajaan langit semua akan mendoakan kita kembali. Jadi Syafiq ucapkan terima kasih kepada Kak Akmal dan Tuan Nadir. Sebelum kita mengakhiri, kita nak akhiri dengan bacaan doa yang lebih afdal daripada Tuan Nadir sendiri di bumi Gaza. InsyaAllah boleh kita berdoa sama-sama. InsyaAllah. Boleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah. ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat handai kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sama ada dosa-dosa yang kami lakukan secara terang nyata, ya Allah. Atau dosa-dosa yang kami lakukan secara tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami terikat dengan perjuangan rakyat Palestin, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang peduli terhadap perjuangan mereka, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang peduli terhadap umat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah perjuangan orang-orang Palestin. Kerana mereka sesungguhnya memerlukan pertolongan darimu, ya Allah. Bantulah perjuangan rakyat di Syria. Bantulah perjuangan rakyat di Yaman. Bantulah perjuangan rakyat di Myanmar. Allah amin ya rabbal alamin. Kita doakan mungkin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mungkin Tuan Nadir dengan tadi Tuan Nadir kata dengan bekalan elektrik tak ada kat sana. Bekalan elektrik, mungkin, betul. Bekalan tak ada dan mungkin live ni akan terputus, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita sampai di penghujungnya bersama Tuan Nadir dengan doa subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan alhamdulillah kita doakan Tuan Nadir dipermudahkan di sana dan kita doakan. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah sekarang ni. Tak tahu bagaimana Tuan Nadir berada di sana. Dengan kita kat sini boleh duduk kat aircon apa semua. Tapi dekat sana Tuan Nadir, nyawa tu di hujung tanduk orang kata. Bila-bila masa je. Ya. Tapi yalah,
Kita doakan semua rakyat Malaysia dan saya ucapkan InsyaAllah. terima kasih kepada penonton semua hari ini. Moga dipermudahkan. Saya ucapkan terima kasih selagi kita doa sama-sama. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi dan doakan. Jangan putus doa untuk rakyat Palestin dan juga Tuan Nadir sendiri dan keluarga di sana. Dan terima kasih Kak Akmal dan kepada semua penonton. Jangan lupa follow Cinta Gaza Malaysia. Sama-sama kita menyumbang kepada rakyat Palestin. Okey, wallahu a'lam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.